سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآية لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Aku datang dengan dosa sekali lagi, wahai penciptaku, sebagaimana yang kau inginkan, duhai sembahanku. Aku berharap engkau menerima permintaan maafku, balasan syurga yang kekal dan nikmat darimu. Aku telah bermaksiat kepadamu, wahai Rabbku, namun engkau berlaku lembut kepadaku dan engkau tutup aibku, padahal aku hamba-Mu yang derhaka. Sungguh engkau maha pengampun lagi maha mencintai, ya Rabbku. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Yang dirahmati lagi kita kasihi Al-Fadilatul Syekh Ustaz Tirmizi selaku moderator ataupun pengerusi majlis tausiah pada malam ini. Yang dirahmati lagi kita kasihi, lagi kita kenali ketokohan beliau dalam mengimarahkan Ma'had Tahfiz dalam negara kita khususnya. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ayahanda Murabi Al-Fadilatul Syekh Ustaz Zaki,
yang bersama dengan kita pada malam ini. Kepada keseluruhan pimpinan Rawdah Tahfizul Quran, seluruh asatizah, seluruh santri dan santriah, juga kita mengucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira atas alunan qasidah yang telah didendangkan oleh kumpulan Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kalam-kalam bait-bait yang dilafazkan tadi itu mudah-mudahan menjadi penyembuh kepada segala penyakit bagi mereka yang sedang diuji dengan sakit, menjadi penenang kepada mereka-mereka yang mungkin tidak tenang. Bersama-sama kita tidak lain tidak bukan Al-Fadilatul Syekh orang kuat tulang belakang program yang tidak jemu-jemu memanggil ana yang dhaif, Al-Fadilatul Syekh Datuk Amir. Beliau Allah tinggikan makamnya pada malam ini kerana duduk tinggi daripada kita semua. Datuk Amir, Masya Allah, bersama dengan Zaujah Datin. Begitu juga sahabat karib ana seperjuangan dalam dunia seni, iaitu Brother Zack Cool, yang sentiasa cool dengan mengimarahkan program-program menegakkan kalimatut tauhid, Al-Quran dan Sunnah di tanah air kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan cukup menggembirakan ana apabila golongan yang lebih awal daripada kami mendominasi dan memahami akan erti sudut seni dalam negara kita datang pada malam ini, iaitu tidak lain tidak bukan kepada Al-Fadilatul Syekh Datuk S. Atan kita yang bersama dengan kita pada malam ini. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan perempuan. Yang hadir ini orang yang membawa jiwa seni. Saya selalu sebut hashtag roh mengenal roh, tapi ada orang tak faham. Sebab kadang bila kita bicara soal seni, mungkin ada orang dengar bagaimana tadi alunan qasidah tadi, mereka rasakan bahawa rasa lain macam. Hari ini viral di media sosial, para asatizah, para alim ulama membicarakan mengenai pertembungan antara qasidah dengan tidak berqasidah ini. Ada yang menyatakan bahawa boleh, ya Ustaz Tirmizi ya, Ustaz Zaki kan, ada yang mengatakan pula tak boleh. Itu saya gunakan hashtag roh mengenal roh. Tuan-tuan perempuan kena faham. An-nas aduwu bima jahil. Manusia akan jadi musuh dengan apa yang dia tidak tahu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Di dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa, dan seandainya kalau aku nak jadi kalian umat yang satu, satu kiblat, satu tujuan, satu rasa, satu agama, satu perjalanan, satu tarik, satu mazhab, aku boleh buat, kata Allah. Tapi Allah tak buat begitu. Agama samawi yang diturunkan juga terpecah kepada agama-agama yang akhirnya hulu mereka menidakkan ketuhanan yang sebenar. Maka timbullah agama-agama lain. Dan dalam di agama itu sendiri juga, khususnya Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam agama paling tinggi, tidak ada agama yang menandingi dia. Para hadirin sekalian, dalam Islam itu juga ada pertembungan-pertembungan kita. Kerana apa? Allah jadikan itu sebagai untuk mengambil hikmah, mencari titik persamaan daripada titik perpecahan. Mutakhir ini kita duduk di dalam, banyak ustaz-ustaz buka kitab Kutubul Fitan, bicara akhir zaman. Bicara akhir zaman ini membuahkan bahawa kita akan makin terpecah, makin terpecah, makin terpecah. Kita melihat dunia makin pecah. Adakah kita ingin meneruskan perpecahan ini? Maka carilah titik persamaan. Siapa yang mencari titik persamaan?
junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dialunkan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan. Baginda hadir ke hadrat kita semua adalah untuk apa? Menyatukan. Walakin la ilaha illallah. Kalimah ini saja yang boleh menyatukan kita. Baik Ajam atau Arab. Baik Patani, baik Indonesia, baik Aceh, baik Malaysia. Ustaz Tarmizi akan membicarakan mengenai tiang-tiang yang ada di surau atau masjid kita ni, Masya Allah. Wallahi wabillahi wattallahi, anak turun daripada kereta anak yang dhaif tadi, anak tengok saja, Masya Allah, anak berasa balik ke Aceh, tuan-tuan. Kita nak azan dulu, Ustaz. Masuk azan, masuk azan. Tafadhal masykur. Ke Datuk. Kita azan dulu, Datuk. Ya, insya-Allah. Kalau tak apalah, kita ada kiblat kita ke sini minta. Anak ni menyempurnakan hajat Datuk Amir kita, iaitu Ustaz Malami. Kalau boleh Ustaz azan, Ustaz. Anak ada yang kadang-kadang antara suara banyak lagi, kita punya yang lebih arif betulnya azan. Jadi anak mohon izin, boleh Ustaz? Ustaz Amir, Ustaz Zaki, insya-Allah.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. InsyaAllah izinkan ana meneruskan sedikit tausiah pada malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan malam ini malam yang mengutarakan kalam yang mengubati, bukan kalam yang melukai. Malam ini malam yang mengutarakan kalam yang menjernihkan, bukan yang mengeruhkan. Malam ini mengkalamkan yang menenangkan, bukan yang menyusahkan. Malam ini mudah-mudahan Allah izinkan kalam yang mendamaikan, bukan yang memusnahkan. Kalam yang menyatukan, bukan yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, semua insan di atas dunia ini pernah melakukan kesilapan. Kita semua tidak asing dengan satu nama, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni, yang mana beliau ini digelarkan Nabi sebagai si bapa kucing. Dia pantang nampak kucing, tuan-tuan. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis, kerana semasa hidupnya beliau korbankan seluruh waktunya untuk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, tuan-tuan dan puan. Sebab itu siapa yang duduk dalam madrasah, duduk dalam pesantren, duduk di dalam mahad, duduk di dalam asrama, duduk di dalam masjid, duduk di dalam surau, duduk dalam musola, ini semua bukan kerja kita, tetapi Allah sedang mengikat kita, bukan kita sendiri-sendiri. Allah sedang mengikat kita supaya nak bagi tahu bahawasanya aku sayang kat hang, aku bubuh hang dalam rumah aku. Aku letakkan kalian, kata Allah, di dalam naungan aku. Rumah Allah, madrasah, pesantren, macam adik-adik ni, subhanallah. Sebab itu bila saya masuk dekat Ulu Langat ni tadi, pertama kali dalam seumur hidupnya berceramah, tuan-tuan dan puan, hampir 27 tahun kita berceramah. This is my first time berceramah. Rasa duduk betul-betul dengan angin yang segar. Subhanallah, subhanallah, Allah ikrim. Selalu kita duduk dalam masjid, kena aircon lain. Ini angin, subhanallah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat mana lagi yang mana kalian nak dustakan? Ya benar,
Ustaz, kami santri-santri kami yang duduk menadah kitab turas di sini Ustaz, kami tak sama macam budak-budak yang main PUBG dekat luar Ustaz. Kami tak boleh main lato-lato Ustaz dekat luar. Tapi ingat, kalian pilihan Allah. Nak cerita sejarah sikit Ustaz Zaki, ana ni dhaif, hina Ustaz Zaki. Tapi bila ana masuk sini, ana terimbau sejarah ana 1990. Berpecahnya kumpulan rock di Riyadh. Ustaz Zack tahulah, zaman sami kami satu zaman. 1990 kumpulan rock di Riyadh berpecah. Allah gamit saya, arwah bapa saya ni, Datuk Amir kenal arwah bapa saya, seorang mutawif haji dengan lembaga urusan tamu haji. Sekarang dah tak ada dah lembaga urusan tamu haji, tinggal lembaga je. Tapi saya nak bagi tahu dengan ketak tu saya nak bagi tahu, waktu itulah arwah bapa kata apa, saya masa ini bukan nak cerita pasal muhajir, bukan nak cerita pasal kejahatan yang kita lakukan dulu, bukan, tapi sebagai ibrah, ambil iktibar. Sebab adik-adik ni perjalanan anda jauh, perjalanan anda jauh tau, perjalanan masih jauh, kemanisan menunggu ayu. Nak bagi tahu para hadirin, bapak kita ni pesan, dia kata hang nak berubah tak akil? Allah sedang mencampakkan, ini yang ulama sebut, benda yang paling agung turun daripada langit ke dunia adalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling agung daripada bumi naik ke langit apa dia? Ikhlas. So, dua-dua ni benda ni kita susah nak describe. Tapi ketika itu 90 itulah, buat apa pun tak jadi. Buat apa pun tak jadi, buat apa pun tak jadi, buat apa pun tak kena. Akhirnya apa berlaku? Allah gamit. Arwah ayah kata, Kil, hang betul nak berubah? Hang nak tak mengaji pondok? Masya Allah. Orang yang duduk di dalam kalabun malami setiap malam, orang yang saya duduk di dalam disko dandut, orang yang duduk di dalam berpeleseran waktu malam, kelawar malam, orang yang duduk di lorong-lorong hitam. Ketika arwah bapa saya menyatakan, Naqil, nak berubah? Yes, Alhamdulillah, boleh bah. Baik, siap perkakas hang, jom kita daftar di Hampi Pondok. Saya pun seronok. Mungkin rasa di Pondok Lanai kat Kedah ke, Pondok Tok Kenali dekat Kelantan ke, Mahat dekat Johor ke, atau dekat Perak banyak. Rupa-rupanya arwah bapa kata, bukan dekat sini Kil. Habis di mana? Sumatera Barat. Apabila hidayah turun, tuan-tuan, perkara yang paling susah kita lakukan iaitu ibadah, tapi senang melakukan maksiat ketika itu, totally change. Allah tukar terus. Maknanya kelazatan rasa nikmat maksiat, sekarang Allah tukarkan kelazatan merasakan nikmat melakukan ibadah. Spontaneously kita kata, boleh bah, tak apa. Seberang daripada lautan, menyeberangi lautan pun tak apa, kita pi. Saya pi, tuan-tuan. Ini cerita 30 tahun lebih yang lalu. Masa tu kita muda belia macam adik-adik ni. Sekarang biasalah, gigi dah gugur, mata makin kabur, pipi makin kendur, uban makin berterabur, makan pun kadang-kadang bubur, jalan pun kadang-kadang kita jatuh tersungkur. Maknanya yang menunggu lubang itu jodoh kita, tuan-tuan. Ada maulud Nabi lagi nampaknya pakai mercun. Apa dia? Baik, bila pergi ke sana, tuan-tuan, rupa-rupanya pesantren itu namanya Madrasah Al-Mustafawiyah, ataupun kalau orang sana tak panggil Mustafawiyah, dia panggil Pesantren Purba Lama. Siapa orang Sumbar, Sumatera Barat tahu ni madrasah. Dari Medan nak pergi ke Padang di pertengahan.
Saya masuk tandas tadi tuan-puan, saya teringat lagi sekali, hampa masih ada tandas, kami dulu tak ada tandas. Adik-adik, tandas ustaz dulu masa dekat sana, apa tandas kita? Sungai Singgolot. Apa itu Sungai Singgolot? Sebab di Indonesia banyak gunung berapi, jadi dialirkan sungai. Pesantren kami itu betul-betul sebelah sungai, dan sungai itu air rasa kabait. Tahu kabait? Belerang. Pasal apa rasa belerang? Sebab gunung berapi. Maknanya apa? Kami nak gosok gigi tak payah beli Colgate. Belerang. Powerful. Sekarang cuba tengok Colgate, dah warna hitam kan? Belerang kan? Arang kan? Macam pakai arang. Itu semua tu sekarang orang balik nak cari balik khazanah yang lama. Sebab syukur kita buat masjid macam ni, syukur banyak-banyak. Masya Allah, tabarakallah. Bukan nak cerita pasal anak tuan-tuan, tapi nak sekadar tadi menyentuh jiwa anak bila masuk rumah Allah ni, anak teringat di sana. Semayang tuan-tuan perempuan di Masjid Raya di Aceh pula, berkesempatan ke sana sebelum tsunami. Begini suasana Masjid Kota Raya. Baik, kita tinggalkan tu. Saya nak cerita tuan-tuan perempuan, cerita Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni satu ketika lepas solat Isya, tiba-tiba di hadapan Abu Hurairah ada seorang wanita muslimah yang bercadar, berniqab. Sedang berjalan, tiba-tiba perempuan ini menyatakan, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa besar. Apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat bagiku?" Ni tajuk kita menginsafi, mengikut persepsi apa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ditegur oleh seorang wanita yang bercadar, bertanya, "Abu Hurairah, aku ni dah buat dosa besar. Ada kesempatan tak untuk aku bertaubat?" Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada wanita tersebut, "Dosa apa yang kau telah buat?" Maka dia menjawab, "Aku telah berzina dan membunuh anak daripada hasil penzinaan aku itu." Oh, berat nana dia kakak. Berat nana. Bila Abu Hurairah dengar aja perkataan ini, Abu Hurairah sebut kepada wanita itu, "Kau telah binasakan dirimu dan telah membinasakan anakmu, yakni orang lain. Demi Allah tak ada ruang taubat bagimu." Mendengar jawapan Abu Hurairah, maka wanita tersebut menjerit-jerit, menangis, bahkan sampai nak jatuh pingsan tuan-tuan puan-puan. Wanita tersebut akhirnya dalam keadaan tidak berapa siuman dengan jawapan yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lantas berlalu pergi. Dalam keadaan begitulah Abu Hurairah terjentik jiwa, dia menyatakan, Aku berfatwa kepada wanita tadi sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di kalangan aku." Teringat Abu Hurairah bahawasanya pandai-pandai je aku nak menghukum perempuan tadi sedangkan Nabi ada. Tuan-tuan, keesokan harinya Abu Hurairah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, semalam ada seorang wanita minta fatwa pada aku terkait hal pintu taubat seorang yang melakukan dosa besar, yakni berzina dan membunuh anak dari hasil zina tersebut." Maka bila Nabi dengar cerita Abu Hurairah ni, apa kalimah yang keluar daripada mulut baginda yang mulia? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Demi Allah, dalam suratul Furqan Allah menyatakan, "Demi Allah, celakalah engkau yang mencelakakan orang lain.
Tidakkah engkau ingat ayat dalam surah Al-Furqan, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yakni membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ayat mula-mula tadi kemurkaan Allah, tapi tang ujung tu Allah Ta'ala kata kecuali mereka-mereka yang bertaubat. Besar mana dosa yang kamu lakukan, bila kamu insaf, kamu bertaubat, pengampunan Allah lebih besar dari segala-galanya. Setelah itu aku keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, dan kemudian aku berlari menyusuri jalan Madinah sambil aku bertanya siapa yang mampu menunjukkan keberadaan seorang wanita yang minta fatwa kepada aku tentang hal seperti mana yang aku sebut di atas yang semalam. Singkat cerita, aku menemukan wanita tersebut hingga larut malam, sehingga aku langsung memberitahunya seperti apa yang telah disabdakan baginda Rasulullah SAW, bahawa ia boleh bertaubat. Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung gembira dan bahagia, lantas menyatakan, kebun yang aku miliki ini akan kusedekahkan kepada orang-orang miskin atas dosa-dosaku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Surah Hud ayat 114. Nak bagi tahunya tuan-tuan perempuan, mukadimah program pada malam ni belum start lagi ni. Nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, Rasulullah sallallahu bersabda, bertakwalah kepada Allah dalam apa jua keadaan, ikutilah kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang bermutu. Tuan-tuan perempuan, bermakna tanah wakaf Mahat inilah yang ditunaikan sama dengan pewakaf tanah ini, menutupi kesilapan, keteledoran, mungkin kekurangan-kekurangan sepanjang hidupnya, menutupnya dengan kebaikan-kebaikan. Buat pesantren, buat mahat, buat tempat orang buka kitab turas, buat tempat orang melantunkan kalimah-kalimatun thayyibah. Tuan-tuan perempuan, golongan macam ini tutup kejahatan kalian dengan memperbanyakkan kebaikan. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, hari ini kita dipilih masuk ke zon Allah. Tuan-tuan perempuan, hari ini kita ada ibu bapa sedikit di belakang. Saya juga adalah seorang suami. Saya telah mempunyai isteri, 4 orang anak. Jangan serius sangat. Ya, 4 orang anak saya. Saya tahu apa rasa anak ni macam mana. Dan anak saya pun dah kahwin. Saya dah bercucu seorang dah pun. Tuan-tuan perempuan, saya tahu rasa seorang datuk macam mana. Para hadirin, yang kerisauan dalam hati saya ni, saya nak menginsafi diri saya pada malam ni, apa dia? Yang saya nak menginsafi diri saya ialah, adakah kita nak tinggalkan generasi kita yang akan datang ini dengan hanya menyebut ma ta'kuluna min ba'di? Setiap malam kita gosok kepala anak kita, ma ta'kuluna min ba'di? Nak esok kau nak melantak apa nak oi?
Itu je yang kita ucap pada anak kita. Besok mak nak buat nasi goreng, besok nak buat spaghetti, besok mak nak buat breakfast baik punya untuk engkau. Sebab apa? Tiap-tiap malam kita kata ma ta'kuluna min ba'di. Tuan-tuan puan-puan, sudah sampai masanya kita hijrahkan diri kita. Saya menyeru diri saya, kita ubah kepada ma ta'buduna min ba'di. Akan siapa yang kau sembah selepas mak dengan ayah tak ada nanti, wahai anakku? Soal makan, tuan-tuan puan, di Palestin hari ini tak tentu makan, tuan-tuan puan. Kita cerita sikit kan pasal Palestin, tapi saya nak cerita pasal ni. Sebab itu peranan ibu bapa ni penting, tuan-tuan puan. Saya dah lama tak berceramah, tuan-tuan puan, sebab saya sekarang bertugas sebagai imam di masjid dekat surau diri Jumaat di Damansara Perdana, tuan-tuan. Tapi bila saya rasakan aura macam malam ni, saya rasa balik macam 29 tahun yang lalu, tuan-tuan. Dan saya teringat hari ni viral seorang makcik nak menidurkan seorang stewardess. Assalamualaikum, selamat pagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benda ini jadi viral. Tapi benda tu ibadah. Benda itu zikirullah. Dia bukan nyanyi lagu-lagu dia bagi lagu yang mengingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi viral pula hari ni. Kadang-kadang bila kita buat di masjid, kita buat di surau, kita buat dalam majlis ceramah, orang tak rasa. Tapi bila media sosial main peranan, TikTok keluarkan hanya beberapa second, makcik tu suarakan zikir tu, dan jadi fenomena pula dalam negara kita. Alhamdulillah. Itulah kesan seni. Dalam sebuah hadis, tuan-tuan dan puan, riwayat Muslim, saya nak sebut di sini daripada Abu Zar, bahawa Nabi SAW bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwullahi wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rawi Muslim, yang bermaksud, dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir atau dengan berkata wahai musuh Allah, sedangkan tidak sedemikian melainkan perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Tuan-tuan dan puan, saya sentuh ini kerana di media sosial hari ini kita kehilangan adab. Orang sudah tak heran dengan para alim ulama. Orang dah tak heran dengan para asatizah. Orang tak heran tok-tok guru. Dia letak nama dia anonymous, lepas tu dia nak kritik kawan tu, dia nak kritik tuan-tuan guru alim ulama, suka hati dia nak sebut para hadirin hadirat Allah. Kadang-kadang kita buat live TikTok bercerita pasal soal agama, ada saja yang keluar pernyataan-pernyataan, kata-kata yang kurang beradab. Mana pergi adab kita hari ini? Ini yang ditekankan di pesantren, di rumah-rumah tempat kita mengaji ni. Mengaji adab 30 tahun baru mengaji bab fiqh, usul fiqh tasawuf. Tapi adab penting. Sebab kita tidak mau melahir dan menzahirkan seorang santri dan santriah yang keluar daripada madrasah ini dalam keadaan dia penuh ilmu di dada, tapi cahayanya tidak ada. Ilmunya ada. Dia boleh jadi imam, dia boleh jadi muadzin, dia boleh jadi seorang pentausiah yang baik, dia boleh jadi seorang yang menyampaikan kuliah yang baik, tetapi adabnya tak ada. Kita kekurangan pada ini. Dulu tok guru aja adab, orang takut. Dan ini terbukti di madrasah kita, di Raudhah tahfiz Quran. Ana masuk je tadi, ana rasakan santri-santrinya diajar dengan adab. Subhanallah. Istiqamah tu payah, istirahat tu mudah. Tuan-tuan, sebab itu marilah sama-sama kita jangan terikut-ikut rentak orang sekarang. Dan saya nak maksudkan pada malam ini, tidak akan berlakunya kiamat. Dalam cerita soal keinsafan, cuba kita rujuk kepada sepotong hadis riwayat Al-Bukhari ini. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkat ilmu.
banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan begitu pantas, terzahirnya fitnah-fitnah dan banyaknya pembunuhan. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, ini yang berlaku hari ini satu demi satu. Nabi kalamkan 1500, hampir 1400 lebih tahun yang lalu. Sekarang terbukti bahawa kalam itu sodak, betul, benar dan berlaku. We saw, kita nampak depan mata kita berlaku. Contoh, kita tengok pembantaian di Palestin. Tuan-tuan, hari ini kita tengok semua orang bercakap, mengapa pertolongan Allah tak turun lagi? Sedangkan di Palestin sekarang ni tuan-tuan dan puan, hampir semua yang berada di titik Gaza tengah-tengah ni menunggu masa je seolah menadah nyawa. Kita bahas tuan-tuan, tapi saya nak bagi tahu yang disebut di dalam Al-Quran ialah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian Allah sambung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tuan-tuan dan puan, orang tuduh Hamas memulakan apa yang berlaku, konflik peperangan yang berlaku sekarang. Tapi mereka tak tahu yang ada satu perayaan nabati daripada kaum Yahudi sebelum tu, 13 hari, sepanjang 13 hari berlaku. Mereka berjoget, mereka berpesta, mereka mencabuli kesucian Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Orang tak tahu cerita ni. Yang orang tahu mengapa Hamas serang waktu puak-puak ni sedang berpesta. Itu dimulakan, itu yang diwar-warkan. Yang cerita mereka berpesta di rumah Allah, di Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, kiblat pertama umat Islam. Kita jangan pandang masa Masjidil Aqsa tu memang hanya 500 saja. Masjid Nabawi Al-Sharif 1000, Masjidil Haram 100,000 kelebihan solat di dalam itu. Jangan pandang 500 itu, tapi itulah kiblat pertama umat Islam. Dan tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, tak apalah itu cerita di Gaza tu, tapi saya nak bagi tahu di mana Allah dalam hati kita sekarang. Kita mungkin tak berperang tuan-tuan, kita hanya bunyi macam bunyi berperang. Kalau di tempat saya Damansara Perdana tu tak bunyi macam ni, dia bunyi exhaust kereta macam bunyi perang. Besar 10 milo tuan-tuan membuat, macam bunyi skat tiap-tiap malam, Lamborghini. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, Malaysia diuji jerebu. Kita tak sedar tuan-tuan, jerebu. Ada tak ayat jerebu dalam Quran? Ada, surah jerebu ada dalam Quran. Ad-Dukhan. Kan disebut di sana, balhum fi syakkin yal'abun fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun 'alim, kata Allah. Allah menyatakan dalam surah Ad-Dukhan, dia kata apa? Balhum fi syakkin yal'abun, mereka ni bermain-main dalam keraguan. Kita ni lah Allah pesan siap-siap, jangan hampa main-main dengan Al-Quran, dengan hadis ni. Jangan bermain-main dengan keraguan, kena betul-betul yakin. Dan setelah itu, rupa-rupanya Allah nak bagi hint, kita memang ada bermain-main dalam keraguan-keraguan kita melampau di dalam Al-Quran ni dengan firman-firman Allah. Fartaqib, maka kalian tunggulah, kata Allah. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin,
ketika aku perintahkan jerebu yang nyata datang ke atas kalian. Yaghshan nas, ke atas semua orang, tak kira muslim dan muslim, seluruhnya semua berjerebu. Tuan-tuan dan puan, hadza azabun alim, inilah azab aku yang amat keras, yang pedih. Allah bagi hint kat situ tuan-tuan. Dulu kita teruk dah kena tahun berapa lah, tapi hilang, datang balik jerebu, tapi kita masih lagi terleka dan terlena. Allah datangkan tsunami, 254,000 orang meninggal dunia tuan-tuan puan. Khususnya di Aceh tuan-tuan puan, datangkan tsunami tuan-tuan puan. Allah datangkan banjir. Allah berfirman di dalam surah Al-Insyirah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Inilah yang dilakukan oleh umat Islam di Palestin yang dikepung hari ini. Nak harap kepada Saudi, nak harap kepada Mesir, tak boleh harap dah tuan-tuan dan puan. Nak harap kepada kita, bertakbir dekat sekolah pun tak boleh. Apa punya mangkuk kita ni tuan-tuan. Kita toleran dalam agama ni, betul, kita menghormati agama orang lain, tapi jangan sampai kalimah membesarkan Allah tidak boleh diperkumandangkan. Kalau kita biarkan tuan-tuan, benda ini dia akan mula sedikit demi sedikit menghakis. Dan ulama-ulama makin meninggal, seorang-seorang meninggal, ulama meninggal, yang tinggal ular dalam semak. Mereka akan keluarkan fatwa nanti. Bila mereka keluarkan fatwa, fatwa itu fatwa yang jahil, fatwa yang daripada bukan sumber yang sebenar, maka akhirnya sesat tuan-tuan. Bila dia keluarkan fatwa yang sesat, maka akhirnya habis semuanya, semua sesat tuan-tuan. Hari ini saja masih ada ulama lagi yang Allah hidupkan di atas muka bumi, pun kita dah nampak begitu banyak penyesatan berlaku. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, sebab itu pada hari ini marilah kita ambil keinsafan diri kita tuan-tuan dan puan. Kita bukan nak tegur siapa-siapa, kita bukan nak marah kat siapa-siapa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dah di dalam surah Al-Ankabut ayat 41, saya bacakan. Mafhum ayat tersebut, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah. Kalau mereka mengetahui, Allah pesan ni dalam Quran nak bagi tahu kaum musyrikin yang menyembah berhala atau selain Allah, mewujudkan harapan mereka diibaratkan seperti rumah labah-labah, rumah yang paling rapuh dan lemah untuk berlindung. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya dengan sebab itu. Hadis riwayat Muslim. Ini membuktikan bahawa dalam kok mana pun tuan-tuan perempuan kesulitan yang kita alami, ujian demi ujian yang berlaku, hidup ini tidak pernah siap tuan-tuan perempuan, tetapi ibarat hujan, ia akan berhenti dan melengkungkan warna indah pelangi. Dan ketika dilanda kesedihan, perbanyakkan istighfar mampu menjadi jalan kesembuhan bagi kesedihan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, nescaya Allah menjadikannya untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, kita kuat beristighfar, kita kuat bermunajah, kita kuat berzikir. Bila? Waktu Covid 2 tahun lagi tu. Sebab orang ingat dah habis dah. Aku dah tak boleh pergi McD dah, aku tak boleh pergi Starbucks dah, aku dah tak boleh tengok wayang, aku dah tak pergi jumpa kawan-kawan lepak kedai mamak, dah tak boleh dah tuan-tuan, dah tak boleh dah. Pasal apa? Allah dah tutup dah bumi ni. Kita duduk dalam rumah kita masing-masing ni. Ketika itu apa yang kita tahu? Hanya orang yang ada iman aja, ketika itulah dia berbisik-bisik dengan Allah. Dia berbisik-bisik di bumi tapi tembus ke langit tuan-tuan dan puan. Allah jentik kita balik dengan Covid. Sekarang Covid sudah tidak ada. Virus lain banyak. Tapi yang paling penting muslimin subhanallah, di mana Allah dalam hati kita? Masih belum kita insafi.
Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, sebaik-baiknya kehidupan yang kami dapati adalah dengan kesabaran, kerana kesabaran mampu menyentuh langit dan menurunkan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga dia hilangkan kesulitan dan kedukaan kita kerananya. Ambil, pegang kata Umar ini. Sebab apa tuan-tuan? Hari ini kita banyak stres, kita depression, kita anxiety, kita banyak yang susah hati. Harta hanyut. Baru-baru ni ulangat tuan-tuan, tahun berapa kita hanyut banyak harta-harta di Hulu Langat ni. Rumah sahabat kita Yanzen, vokalis Rusty Blade, habis hanyut tuan-tuan. Rumah si apa nama, Abuse, hanyut. Tinggal tanggih aja. Tinggal tanggih aja. Allah. Wah, rumah tu dah siap dah. Tapi kalau bukan rezeki, bukanlah tuan-tuan, bukan hak kita. Rezeki ni itu yang kita kata, walaupun dah nampak depan mata, belum tentu untuk kita. Izin Allah belaka. Jadi saya nak bagi tahu, harta hanyut, ada pula yang pangkatnya hanyut, ada namanya yang makin hanyut. Macam kita artis-artis ni. Ni saya ramai kawan-kawan artis tuan-tuan puan. Bila kita dah lama ni, orang kata apa? Netizen akan keluar apa? Ni nampaknya artis ni dah sendu dah ni. Tahu perkataan sendu? Artis sendu orang panggil. Dia tak tahu dia membesar dengan lagu-lagu kawan ni. Dia tak tahu dia dibuai oleh mak dia dengan radio. Itulah lagu-lagu Datuk S. Atan yang menghiburkan dia sambil potong bawang kat rumah, membesar kau, mendodoikan kau waktu kau kecil. Tuan-tuan, harta hanyut, pangkat hanyut, nama makin hanyut, tapi tak seorang pun risau iman dia hanyut. Tak seorang pun risau tuan-tuan. Sebab itu kita tengok dalam iman hanyut ni tuan-tuan puan, ramai kawan-kawan saya pun kadang-kadang dia hanyut dalam nak mempertahankan kalimah tauhid. Maksud saya hanyut mengapa? Kadang-kadang orang salah tafsir dengan dia. Dia nak mempertahankan supaya jangan buat benda-benda tak elok ni. Kadang-kadang orang marah kat dia balik. Sedangkan dia duduk di dalam zon yang benar. Al-haqqu min rabbik. Bukan aku yang benar, aku menyampaikan kebenaran daripada Allah. Itu saja. Tapi orang menyampaikan kebenaran, pasti dia akan kena dengan mihnah, tribulasi dan sebagainya. Sebab itu adakah kaum yang kediri kau beriman sebelum kalian tidak diuji? Al-Fadilatul Syekh Ustaz Zaki diuji kesihatan tuan-tuan. Sahabat saya Datuk Kazim diuji kesihatan, Datuk Amir diuji kesihatan, ramai lagi sahabat-sahabat kita, alim ulama tuan-tuan puan, diuji kesihatan. Ada orang melihat begitu sekali bagaimana orang yang duduk di dalam zon membesarkan Allah pun diuji. Bagaimana orang yang jauh daripada Allah kalau diuji nanti? Di mana dia nak berpaut tuan-tuan? Keinsafan ini yang saya nak cuba bawa pada malam ini. Allah dah uji kita dengan Covid, Allah uji kita dengan tsunami, Allah uji kita dengan cerita berita di Palestin. Tapi Masya Allah Tabarakallah, kita masih lagi rasa enak-enak saja, enggak ada apa-apa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu saya nak memegang tuan-tuan puan hari ini. Sikit lagi tuan-tuan Jangan terlalu berharap pada orang lain daripada menjadi seseorang yang memerlukan orang lain. Jadilah seseorang yang diperlukan oleh orang lain. Faham maksud saya? Aku sudah merasakan semua kepahitan hidup, kata Sayyidina Ali. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tuan-tuan, nak berharap pada manusia ni kadang-kadang tak boleh harap tuan-tuan. Berharaplah kepada Allah. Nak harap pada manusia, tanya Ustaz Zaki, tanya Datuk Amir, tanya semua orang yang kaki-kaki buat penceramah ni. Di masjid cukuplah nak buat ceramah. Ada AJK kan, nak buat ceramah, kumpul mesyuarat. Saya cadang kan, kita nak buat ceramah, kita nak panggil satu ustaz ni, kita nak buat ceramah. Boleh cadang kat mana? Kita buat dalam dewan masjid je lah. Bangun satu orang, boleh saya mencelah sikit? Silakan.
Minta maaf, saya tak setujulah buat dalam masjid. Pasal apa tuan? Sebab rasa tak berapa kena. Sebab pasal apa? Pasal orang lelaki-lelaki boleh duduk dalam dewan masjid, orang perempuan kena duduk bersimpuh di luar. Pasal mereka datang bulan, mereka datang haid. Tapi mereka sejuk kaki, mereka duduk kat luar tu, tak boleh masuk dalam masjid. Jadi saya rasa tak adil lah, cadangan diterima. Jadi kita jangan buat dalam masjid. Ada cadangan lain, saya cadangkan kita buat dekat padang. Dekat Ulu Langat ni banyak padang, kita buat kat padang lah. Orang yang sama bangun, boleh saya mencelah? Silakan. Saya rasa saya tak apa setuju lah kita buat dia padang ni. Pasal apa tuan tak setuju? Pasal kat padang ni banyak kemuncuk. Tahu kemuncuk? Tu yang lekat dekat kain tu. Tegaru-garu nak dengar ceramah. Macam mana kata dia? Betul juga. Lah dia kata, betul. Kita terima. Tak boleh buat di padang, di masjid pun tak boleh buat. Ada cadangan lain, saya nak cadang. Ada seorang lagi pula, kita buat di dewan. Orang yang sama juga bangun. Boleh saya mencelah sikit? Silakan. Saya tak apa setuju lah buat di dewan. Pasal apa tuan? Kat dewan kita tu penuh dengan tek lembu, dengan tek kambing saja. Orang dah tak mesyuarat lama dah. Gotong royong pun tak pernah buat. Jadi binatang yang duduk dalam tu, dia kata. Jadi tak payah buat lah. Dia kata susah nak gotong royong asyik muka tu yang sampai. Betul juga. Lala tak boleh buat. Macam ni lah tuan. Kami dah usulkan 3 perkara. 3 tempat tuan tolak. Kami minta tuan sendiri cadangkan tempat tersebut di mana kita nak buat. Terima kasih lah. Lama dah saya tunggu ni. Jadi begini sajalah, saya tak setuju buat di masjid, saya tak setuju buat di dewan, tak setuju buat dekat padang macam ni. Bukan sebab ada sebab tadi saya dah abang lah. Habis cadangan tuan macam mana? Saya rasa macam ni je lah, kita tak payahlah buat ceramah ni kata. Kalau lagu ni punya orang ada tuan-tuan dalam masyarakat kita tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan. Itu belum cerita lagi Maliki Yaumiddin boleh baca ma tu ada mat tabi'i atau tidak. Itu belum cerita tajwid tuan-tuan. Itu belum cerita lagi tuan-tuan, ada satu hamba Allah datang nak semayang jenazah di masjid. Ni kita cerita sembang kampung yang ni baru sedap. Semayang jenazah di depan. Tapi pasal dia ni otai ada 2. Satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa. Yang ni masih berbisa. Pasal dia dapat tauhid, dia dapat taufik dan hidayah, dia balik rumah Allah. Tapi dia tak pernah join rumah Allah, dia tak pernah mengaji, dia terus main melolong masuk rumah Allah, dia semayang tak mana-mana. Lala ada jenazah hari tu, jenazah kat depan, dia semayang depan daripada jenazah kat luar tu. Satu santri sudah tegur, "Pak cik, minta maaf Pak cik." Pasal apa? "Pak cik, kalau nak semayang jenazah ni, kita kena belakang jenazah. Tak boleh dekat depan jenazah, lebih daripada sah jenazah ni." Ayah anda kawasan hang tegur, silap lah. Terus dia kata, "Hang ni anak siapa? Hang tahu tak, ni tanah masjid ni dulu tempat aku main pakau dulu tau. Tempat aku main jerami ya. Engkau dulu tak tahu lagi hidup tahun berapa kau lahir? Kan? Biasalah. Kadang-kadang budak menegur orang tua ni, orang tua dia rasa tercabar, dia bagi tahu begitulah. Kau ni anak siapa ni? Sukati pakcik lah, pakcik nak semayang kat mana-mana ni, bumi Allah, rumah Allah, kat mana-mana pakcik boleh semayang. Budak ni Masya Allah, betul pakcik, tapi ustaz kata kalau nak semayang jenazah mesti belakang jenazah, tak boleh depan. Pakcik tu tak puas hati, dia kata, habis bila masa aku nak duduk depan pula? Tunggulah pakcik jadi mayat, duduk kat depan. Bagi buah tu je tuan-tuan. Alhamdulillah, sekarang ni ramai orang terkesan dengan agama, orang balik mengaji tuan-tuan. Orang balik mengaji. Sebab itu kepahitan hidup, kata Saidina Ali, berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu banyak bermimpi, kerana akan sangat menyakitkan jika bisa tidak tercapai nanti. Jangan banyak berharap pada dia yang tak menghargaimu. Tetaplah bersyukur kerana Tuhan telah menunjukkan sifatnya yang sebenar. Apa contoh ni? Contoh, kita ada seorang kawan tuan-tuan perempuan, tiba-tiba kita berkawan lama dengan dia, baru tahu the true colours.
Oh, rupanya mai duduk restoran, satu hari aku juga keluar duit belanja. Hari kedua mai belanja, aku juga keluar duit belanja. Sampai 3 tahun, 1 sen pun dia tak pernah nak belanja sahabat-sahabat dia kedai. Makna the true colours dah nampak dah. Member ni memang haji bakhil bin Haji Lepai Kedekut. Sebab apa? Sebab kita tak boleh berharap pada manusia. Tapi kadang-kadang Allah sinarkan, Allah keluarkan karakter dia. Tak perlu dicongkil-congkil, Allah keluarkan. Tuan-tuan, sebab itu saya pesan selalu, kita ni alastu bi rabbikum. Di alam roh dulu kita dah duduk bersama dah, Allah jadikan. Kemudian Allah kirim ke alam rahim. Alam rahim pun kita tak tahu macam mana. Allah kirim pula ke alam dunia. Di alam dunia ni baru pasal ada akal, ada akal. Pasal ada akal ni kita cerdik lebih ni. Kita kenal ini, kita kenal itu sebab diberi akal. Tapi ingat, roh yang sama, roh di alam roh yang sama, alam rahim roh yang sama, jasad dibungkus oleh roh yang sama. Kemudian mati besok kita, roh yang juga disoal siasat yang sama, dan roh yang sama akan dibawa ke yaumil mahsyar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dua aja, tapi roh yang sama. Sebab itu ada orang boleh duduk dekat kedai, tiba-tiba dia jumpa orang ni, aku tak pernah nampak engkau, tapi bila dia duduk dia boleh sembang sampai 2 jam. Pasal apa? Roh mengenal roh. Ada orang duduk sekampung, tetapi bila dia mai parking motor dia, semua orang dalam kedai kopi tu belah. Pasal apa? Roh tak kenal roh. Carilah roh-roh yang baik. Berkawanlah dengan orang yang membuat minyak wangi. Kerana walaupun kita tak dapat minyak wangi itu, dapat bau wangian dia. Jangan berkawan dengan seumpama orang tukang buat besi. Bukan makna hina kerja tukang besi. Tak, ini perumpamaan ulama bagi. Berkawan dengan tukang besi, kutang, bara tu kena berlubang-lubang, tuan-tuan. Pergi masjid, confirm isap gudang garam ni mamat ni. Dah berlubang-lubang dah baju. Wahal tadi duduk sebelah tukang buat besi. Jika hati senantiasa ingin bahagia, jangan bergantung pada sesiapa pun selain daripada Allah, kata Imam Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Siapa Syekh Sa'ad Al-Ghamidi? Kenal kan? Adik kenal kan? Biasa yang ada ahli ikut lagu dia kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Syekh Sa'ad Ghamidi ni, tuan-tuan, bila ulama-ulama bab Quran kaji, Rasulullah SAW, kalau baginda hidup, itulah seolah-olah lagu yang baginda lantunkan. Jiharka Ustaz Tirmizi, Jiharka, lagu Jiharka Ustaz Amin, betul ke? Jadi adik-adik ambil lah muat tu kan. Tapi sekarang kan Quran banyak. Ini saya dekat tahfiz ni, Quran sekarang macam-macam lagu ada. Ada Syekh Ali Al-Ajmi. Adik-adik tahu Ali Al-Ajmi? Tak tahu? Kena korek balik YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Itu lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu lagu dia. Tapi sekarang ni banyak semua nak jadi Misyari kan, sebab Misyari punya lagu tu kena dengan tingkah orang Melayu kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, tak apalah, yang paling penting Quran. Tuan-tuan dah, adik-adik dah duduk sini, jaga baik-baik. Sebab itu saya nak pesankan juga
Saya nak pesan pada hadirin hadirat, dalam kita nak menyelusuri jalan-jalan saki baki umur kita ini, aku berpesan kepadamu wahai Muaz, janganlah engkau meninggalkan pada penghujung setiap solat dari engkau membaca apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal dekat dubur solat, dekat penghujung solat kita ini baca, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, dan memperelokkan dalam ibadah kami kepadamu ya Allah. Dan seterusnya, jangan habiskan terlalu banyak waktumu berharap memiliki apa yang tak kamu miliki, hingga kamu lupa menikmati apa yang kini kamu miliki. Tuan-tuan, ada satu kisah seorang anak dengan bapa dia dekat pergigian air dekat tepi tasik. Ni ada banyak tempat mancing tilapia ni, kawasan ni. Tiba-tiba tuan-tuan, ikan lalu nampak bapa ni bagi tahu kat anak dia ambil air minum. Bestnya air ni ayah, bersih lagi, belum tercemar lagi. Bestnya, ayah dia kata, inilah kehebatan air. Air ni, kalau tak ada air ni nak mati kita nak. Ikan tadi duk berasa, Masya Allah, hebat air ni, menatang apa air ni. Maka ikan pun pergilah jumpa kawan-kawan dia lain. Dia jumpa ikan tongkol, dia jumpa ikan apa, ikan seluang, dia jumpa ikan patin, jumpa. Bertanya, korang tahu tak air itu siapa? Seorang pun tak boleh jawab. Akhirnya ikan yang dengar ayat tadi tu terjumpa seekor katak duduk atas teratai dekat keladi, dekat daun terapung. Dia tanya katak, aku nak tanya kau sikit katak, kau tahu tak air kat mana? Katak tersenyum tuan-tuan. Alah, bunyi katak. Dia dengar tu. Katak tersenyum, dia kata, kan kau nak tahu air? Yelah aku nak tahu, sebab dia orang kata air ni hebat, kalau tak ada air boleh mati. Okey, kalau kau nak air, lompat atas aku jap, kat daun. Ikan pun melompat, duduk atas, tiba-tiba kelepak. Rasa nak mati ikan tu, masuk balik ke dalam air. Apa ni katak? Dia kata, aku nak tanya air mana, dia kata. Maka katak pun sambil tersenyum menyatakan, engkau tu sendiri dah duduk bertahun-tahun dah dalam tu. Maknanya apa tuan-tuan? Kita selalu memandang pada apa yang kita tak ada. Tak sedar pun nikmat yang Allah bagi pada kita ni dah terlalu banyak tuan-tuan. Nafas yang keluar masuk. Ya, betul, kadang-kadang anggota kita ni makin Allah uji kadang-kadang. Betul. Tambah kita dah 5 series, 6 series, 7 series ni, macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang telinga pun tak berapa nak mendengar. Ada satu hari tu pakcik tu tanya bini dia masak apa kat belakang. Bini umur 65 tahun, dia 75 tahun. Dia tanya, yang masak apa yang? Tak dengar, bini tak dengar. Pergi ke belakang 10 meter ke depan sikit, yang masak apa yang? Tak dengar juga, bini tak menjawab. Dekat lagi sikit nak ke dapur, yang masak apa yang? Bini tak menjawab. Dalam hati suami dia, confirm pekak dah bini aku ni, dah makin tua nampak bini aku ni. Rapat lagi, yang masak apa yang? Tak menjawab juga. Sampai waktu kelima kali dia bertanya, yang masak apa yang? Belakang bini dia. Baru bini dia kata, dah sampai ke dapur dah bertanya, baru bini dia kata apa? Awak ni dah mengapa? Dah 5 kali saya jawab. Rupanya dia tak dengar. Kita ni kadang-kadang nampak salah orang, salah kita tak nampak. Saya mengingat diri saya tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, menyentuh sedikit soal Palestin. Kita tak ada masa lama ni, Ustaz Tarmizi pun nak bagi tahu sikit. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, apakah cara nak bantu rakyat Palestin? Okey, kita boikot barangan Israel, kita sebarkan isu Palestin kepada orang ramai agar ramai yang tahu dan ambil cakna. Kunut nazilah Al-Fadilatul Syekh Sahibul Imam kita baca tadi, kunut nazilah, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ma'al yahudil ghasibin wa sa'inatul mu'tadin, Allahumma aqil masjid al-aqsa minal mu'tadin. Kita doa banyak-banyak.
Allahumma arham syuhada al-muslimin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Tuan-tuan, update berita mereka, sumbangkan harta untuk mereka dan lain. Tuan-tuan puan-puan, usaha dah boikot, untuk boikot dah buat, beri sumbangan dah buat, update dah buat, dah menyebarkan dah kefahaman sikit sebanyak tentang isu Palestin dah buat. Tapi apa yang kita nak sebut di sini, kenapa Palestin, Mesir, Syria, Rohingya dan lain-lain masih belum dapat kemenangan yang sempurna walau telah diberi pelbagai sumbangan, mendapat sokongan satu dunia dan lain-lain. Kenapa bilakah Islam nak menang? Sedangkan kalimah yang selalu kita sebut, al-mustaqbal lil Islam, kemenangan untuk Islam. Tuan-tuan kena ingat, Islam ni ada dua je, syahid atau menang. Syahid atau menang. Itulah yang di Gaza sekarang. Kita tak dapat feel tu. Memang kita nampak, ya Allah teruknya kesian, ya Allah, ya Allah, ya Allah kesiannya. Tapi dia orang dapat dua benda ni, syahid atau menang, atas niat mereka lah. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Ayatnya kalau orang kata masih belum lagi menang, pasal apa? Kerana bantuan Allah belum tiba dengan sempurna. Tuan-tuan, timbul satu persoalan antara bantuan manusia dan bantuan Allah. Di sini nak bagi tahu tuan-tuan, mengapa bantuan Allah secara sempurna tersebut masih belum turun. Ini kita nak bagi tahu. Macam mana nak turun? Yang memang musuh-musuh Allah dah tentu musuh Allah. Ni yang dalam Islam sendiri pun tak ambil cana soal siapa itu Hamas. Bila sebut Hamas, rakyat Malaysia ni masih ada yang tergambar seolah-olah militan. Masih tergambar di fikiran kita, oh yang ini ISIS ni. Tuan-tuan perempuan, kena clear up everything benda ni dulu sebelum kita nak bersama-sama menyokong Palestin, bersama-sama nak rasa soul kita bersama dengan Palestin. Kerana apa? Antara syarat untuk menyertai sayap jihad Hamas, iaitu Brigid Izzuddin Al-Qassam, yang pertama apa dia tuan-tuan? Semua tahu, kena hafal 30 juzuk Al-Quran dengan lancar. Ni yang kata, kita kata militan-militan ni, ini semua propaganda mereka tuan-tuan. Dalam dada mereka macam ada adik, ada Quran. Bukan jenis-jenis tolak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tak keluar-keluar tuan-tuan. Nak daftar di Hamas, kemaskan itu dulu. Bukan nak pelakeh. Sebab Quran tak boleh duduk tempat sarang tak elok tuan-tuan. Percayalah. Yang jadi imam dia faham lah. Tadi dalam bilik sebelum kau imam kan, muazzin nampak okey dah ready dah imam, dah ready. Imam tadi duduk dalam bilik tu murajaah Quran atau nak tengok baca balik Quran, apa surah nak baca. Betul nak baca surah ni. Sekali keluar dekat pegang sejadah, surah lain keluar. Sebab itu orang hafaz Quran, murabi dia ajar apa? Kalau kita terlupa kalimah-kalimah dalam Al-Quran ini, keluar-keluar, tak boleh cakap, oh aku lupalah tadi, aku lupalah surah tadi. Tak boleh, bukan itu adab dia. Kita cakap apa? Dilupakan. Hebat orang Quran ni, tauhidnya kuat sepatutnya. Kita Quran ni Masya Allah, nasib baiklah Malaysia ni juara musabaqah banyak kan. Tapi kena ingat juga, jangan pula dalam semayang buat musabaqah pula. Ini tarawih nak dekat ni, 3 bulan lagi. Besok Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum belakang, Qori ni lain macam. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Makmum tenang. Pasal tenang pasal apa? Dia memikir ada 19 rakaat lagi. Dia baca macam tu pula kan. Ar-Rahmanir Rahim. Relax. Dia angkat pula. Jawab. Maliki yaumiddin. Ada makmum tak boleh tahan. Allah. Dah tak jadi sembahyang tuan-tuan. Itu musabaqah. Itu semua pandu pada ilmu. Hafiz 30 juzuk lancar nak jadi Hamas. Bukan 30 juzuk bait-bait perkara-perkara yang menggalakkan kepada kemaksiatan. Kalamullah yang qadim. Yang kedua, hafal hadis 40. Matan arba'in tu. Lancar dan faham. Kan? Lancar dan faham. Kita kadang-kadang terbalik. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala katanya. Itu macam mana nak jadi Hamas? Perkemeh dulu. Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, dapat izin mak bapak. Ini penting tuan-tuan. Dapat izin mak bapak penting. Cerita ayah ni, Allahu Akbar. Kan? Dapat izin mak bapak ni, saya rasa yang umat Islam di Palestin tu, dia ada satu lagu tau. Ada satu lagu. Saya nak cuba. Ini lagu-lagu yang dia sebut agaknya kepada anak-anak dia atau mak bapak dia nak tinggalkan, nak pergi berjuang. Dia kata apa? Jika terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Jangan ditanya sebab kerana mengapa aku pergi menghindar darikan dekat tapi merana, elokku jauh tinggal mendengar. Biarlah aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga yang tinggal senyum selalu, yang pergi lenyap berita. Bila kelak daku terkenang, ku tatap bintang di malam kelam. Bila tak sanggup daku berenang, ku rela diri hanyut tenggelam. Tuan-tuan, ini mungkin irama yang tuan-tuan kalau tanya makcik pakcik kita tahu. Ni lagu El Suraya ni ustaz. Ya. Lagu El Suraya ni bukan kaleng-kaleng tuan-tuan puan. Hijaz selalu buat balik lagu nasyid ni. Dan saya buat dalam nasyid legenda, saya buat balik lagu-lagu dia ni sebab lirik dia dalam maksud. Sebab itu ada satu lagu dulu diharamkan di Malaysia. Lagu apa yang diharamkan tu? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badanan kedinginan. Kena haram tuan-tuan. Pasal apa? Sebab masa itu difikirkan bila banyak sangat mengingat mati, orang tak jadi proaktif. Sebenarnya bila kita ingat mati, lagi kita aktif. Sebab takkan kita nak tinggalkan zuriat yang meminta-minta. Mestilah kita berusaha, betul? Alhamdulillah, lama dah dakwah berkembang, baru nampak akhirnya lulus. Lagu tu pun okey, dah dibenarkan balik. Kita balik sedikit lagi. Izinkan saya dalam 5 minit lagi. Kemudian dikatakan apa tuan-tuan? Wajib pelajari tafsir Al-Quran.
wajib baca 1 juzuk Quran satu hari, melazimi puasa sunat dan tahajud. Ni tentera Hamas, dan mendapat keizinan ketua masjid di kawasan mereka bagi mengesahkan bahawa dia melakukan solat subuh berjemaah di masjid selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut solat jemaah. Subuh ni lah yang komander Yahudi ni kata, selagi subuh tak macam solat Jumaat, jangan bimpilah tuan-tuan dan puan Palestin betul-betul nak merdeka. Memang kita tak mampu nak buat. Nak pula azan subuh pula, Pi Ramli pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup itu. Sebab itu saya suka kalau di Mekah, tuan-tuan. Di Mekah tu dia punya azan tu, as-salatu khairum minan naum. Pendek je, tapi terkejut babe, kan? Tak ada pula mendayu. As-salatu khairum minan naum. Terkejut tapi tepat pergi dia. As-salatu khairum minan naum. Kalau kita as-salatu khairum minan naum, memang naum lah dia. Baik, kemudian tak isap rokok, kemudian bijak dan cemerlang pelajaran, melazimi riyadhah, dan akhirnya melazimi zikir harian pagi dan petang. Zikirlah tuan-tuan dan puan, kan? Macam kita ni, ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'ash syani wad daraji ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana. Ini qasidah burdah ni tuan-tuan puan. Itu sebab nak cerita pasal Syekh Busiri ni panjang cerita tuan-tuan. Masa kita tak ada, tapi saya akan teruskan. Cuma apa kita buat ni jangan hulu aja. Itu saya pesan untuk diri saya. Duk mana pun jangan hulu. Sebab Nabi pernah pergi dengan Aisyah ke satu majlis di Ansar Madinah, tiba-tiba tak ada tarian, tak ada bunyi qasidah. Nabi kata, orang Ansar selalunya sukakan tarian, suka syair-syair. Ini orang kahwin, tak ada syair kan? Rasulullah sendiri tanya pada umat Madinah ketika itu, orang Ansar. Akhirnya apa berlaku? Dengar-dengar macam tu, bangun satu orang, dia pun berkasidah. Dia berkasidah, dia kata, dan di hadapan kami ada seorang Nabi yang tahu apa yang berlaku esok hari. Nabi terus pergi kat dia, yang ni lirik kena tukar. Faham tak tuan-tuan? Maksud saya hulu tadi tu. Jangan sampai ada suasana ini. Sebab Nabi SAW cukup tawaduk. Saya nak ceritakan senang je. Benda ni saya ambil dari Tok Guru Ni Aziz lama dah. Masih kekal dalam jiwa saya. Jarang orang cerita benda ni. Tok Guru cerita lama dah. Al-Wali Allah, Tok Guru Ni Aziz. Dia kata apa? Perhatian sekalian. Ada satu orang tu. Pada ketika tu dia mari seorang tu, Nabi ada di belakang. Nabi dia di belakang, ada seorang tu. Orang tua juga. Nak ziarah satu jenazah budak. Jenazah budak. Budak kecil. Tiba-tiba mari orang tua depan dia, Nabi duk dengar. Orang tua tu royak pada jenazah dia, kata beruntung sangat mu budak, kerana rohmu berterbangan macam burung hijau nanti dalam syurga. Nabi dengar kalimat ni. Maka Nabi akhirnya lepas roh tu keluar, Nabi pergi jumpa orang tu. Dia kata, kok mana dia pun dengar cerita roh budak ni berterbangan jadi burung hijau dalam syurga.
Tapi Nabi tak kacak Kelantan dia kakak. Ni hamba royak je tak guna Aziz royak lagu tu. Cerita dia nak katakan, Nabi tanya, mana kau tahu budak ni roh dia berterbangan besok dalam syurga Allah? Sebab Nabi kata apa? Aku ni menerima wahyu daripada Allah sendiri. Aku pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada aku besok. Punya tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi, tuan-tuan. Baik para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sebab itulah syarat nak masuk Brigade Al-Qassam ni, memanglah kita tak akan layak, tuan-tuan. Kita tak akan layak. Kalau dah kita tak layak, jangan kita pula memfitnah sama-sama dengan kaki memfitnah, mempropaganda, memprovokasi musuh, memprovokasi orang yang sedang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa. Jangan, tuan-tuan puan-puan. Besok kita tidak ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kita tidak ada jawapan sebagaimana burung yang nak memadamkan api membakar Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa burung? Gajah kata, buat apa engkau nak pergi, kau burung air dekat paruh kau kecil je nak padam Nabi Allah Ibrahim punya api yang membakar oleh Raja Namrud. Tak boleh. Tapi burung kata apa? Tak kisahlah, yang paling penting besok di Yaumil Mahsyar, at least aku ada jawapan di hadapan Mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Kalau kata di saat Nabi engkau dibakar, apa pertolongan kau? Aku ada jawapan. Ini Masjidil Aqsa dicemar, nak dibom. Berapa banyak masjid dah musnah, tuan-tuan puan. Kita sama-sama pula nak mendokongi Israel laknatullah yang alaih, puak Zionis ni. Walaupun saya tahu ada Yahudi yang kadang-kadang dalam satu riwayat, Nabi sedang haus, seorang Yahudi bawa bejana air pada Nabi. Dan Nabi terima air tu. Seorang Yahudi. Nabi minum air tu dan Nabi bagi tahu, semoga Allah membaguskan kau. Sampai mati orang Yahudi ni, satu uban pun tak ada di kepala. Berkat Nabi sebut macam tu. Maknanya ada tak Yahudi yang baik? Ada. Sebab itu ada Yahudi yang ini duduk berkumpul di rumah Benjamin Netanyahu tu. Mereka tak redha, mereka tak setuju dengan kezaliman dilakukan. Para hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah sama kita fikir-fikirkan poin-poin yang telah dibagi tadi, supaya sama-sama untuk diri saya muslimin muslimat rahimakumullah, agar Palestin akan kembali balik kepada orang Islam, tempatnya yang sebenar. Dan sebagaimana kita tahu bahawasanya Hassan Al-Banna telah pernah memulakan tarbiyah mendidik masyarakat dengan dakwah di Palestin, di Gaza, sehingga hidupnya menghasilkan, iaitu Syekh Ahmad Yasin yang dibom waktu nak pergi sembahyang subuh. Ini penggerak Hamas, pemimpin Hamas, dibunuh syahid billah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka, Syekh Ahmad Yasin telah mentarbiyah penduduk Gaza, mengajar mereka Al-Quran, As-Sunnah, mengembalikan roh dakwah dan tarbiyah di kalangan mereka, menubuhkan Hamas yang kita lihat hari ini. Itu hero umat Islam yang sebenar, tuan-tuan dan puan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itulah kemenangan demi kemenangan Allah berikan kepada penduduk Gaza. Walaupun diserang bertubi-tubi, sedikit pun mereka tak gentar. Itu kemenangan. Mereka boleh senyum lagi di hadapan adik mereka yang syahid, abang mereka yang syahid. Dan bantuan Allah datang tanpa jemu kepada mereka. Dengan apa? Dengan mereka terus yakin, hakul yakin. Mereka nampak. Kita ni boleh nampak dengan ainul yakin saja, tapi mereka hakul yakin. Mereka berhadapan dengan tempat yang tak boleh kecuali Nasrullah dan Jundullah saja. Pertolongan Allah dan juga tentera Allah yang bakal turun, sebagaimana di medan Badar Al-Kubra dan peperangan Khandaq. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti. Kaedah menyatakan kalau tak boleh kita buat semua, jangan tinggal semua. Jadi marilah kita insafi. Dengan tajuk pada malam ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menunggu sahaja idza jaa nasrullahi wal fath, sebagaimana janji Allah itu. Dan pastinya tuan-tuan, jangan risau tuan-tuan puan-puan. Memang orang ada yang susah hati begitu begini, tapi ingatlah, ini adalah skrip Tuhan empunya dunia apa yang berlaku di Palestin. Jangan gusar tuan-tuan puan. Cuma Allah dah takdirkan di situ buminya. Dan ingatlah, apabila Yahudi Zionis Israel ni benar-benar dapat menguasai Gaza nanti, bumi Palestin nanti, percayalah tuan-tuan puan, ketika mereka dah berkumpul enak-enak di sana, ketika itulah pertolongan Allah akan kamu lihat dan akan menghapuskan mereka sekaligus. Dan timbullah hadis yang menyatakan, ya, di belakang pokok ini adanya
Yahud. Faktul, bunuhlah. Kita akan menunggu realiti wakil hadis ini akan betul-betul berlaku dan makin hampir berlaku, insya-Allah. Tuan-tuan, kita doa aja banyak-banyak. Yang tak, ini masalahnya kita duk mesej WhatsApp, berdoa tak juga. Dalam sujud tahiyyat berdoa sikit, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, cukup. Waktu paling hampir kita dengan Allah, berdoalah. Itu tanggungjawab kita, tuan-tuan puan. Mudah-mudahan muslim-muslimat rahmatullah, kita juga dapat menjauhkan diri kita daripada dosa dengan minta pada Allah, ya Allah, beri kekuatan kepada kami, ya Allah. Dan marilah kita bukan hanya mampu mengutuk Israel dan Amerika, tetapi pada masa yang sama kita juga jangan sampai menjadi punca umat Islam kalah. Jangan sampai kalian hanya mampu melaknat orang zalim, tapi hendaklah kalian memikir bagaimana untuk menghentikan kezaliman itu. 3 kelemahan umat Islam. Pertama, tidak belajar dari sejarah lampau, tak baca sirah Nabi, tak baca sejarah dunia. Kedua, tak merancang dengan teliti. Dan ketiga, malas membaca. Ini juga akan menyebabkan kelemahan umat Islam di akhir zaman. Dan yang terakhir, apa kata rahib Yahudi? Umat Islam jangan bermimpi ingin mengalahkan kami. Selagi mana solat subuh mereka di masjid tak sama macam solat Jumaat. Begitu juga ada yang mengatakan komander daripada Yahudi. Yang penting, tuan-tuan, ayo kita semarakkan bumi Malaysia yang kita cintai ini. Kita bagi tahu bahawa Islam bukan agama terorisme. Tidak pernah menggerakkan militerinya sebagai anasir-anasir yang melampau, tetapi mereka mempertahankan kesucian bumi Masjidil Aqsa. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ia menjadi suatu bahan fikir dan zikir buat saya dan buat teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datang daripada Tuhan yang punya dunia, yang tak baik datang daripada saya. Ada alunan kata-kata saya yang kadang terkeluar daripada garisannya. Itu kelemahan diri saya. Ampun, maaf zahir dan batin, bukan niat saya. Mencari titik persamaan adalah tujuan saya, bukan mencari perpecahan dan perbalahan. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita, insya-Allah. At-tahta nurin wahid, at-tahta nurin wahid. Maka kita duduk di bawah satu cahaya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih lagi sekali kepada Datuk Amir yang jenuh banyak kali menelefon Nana untuk merealisasikan program pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz apa nama Ustaz Zaki. Terima kasih banyak. Barakallah. Setidak-tidaknya saya dapat menginjakkan kaki saya ke rumah Allah yang Masya Allah, tabarakallah. Vibes dia lain, aura dia lain. Masya Allah, ini menjadi sebagai satu sejarah dalam kehidupan saya juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan majlis ini kembali kepada Al-Fadilatul Syekh Ustaz Tarmizi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallallahu wasallam alaihi. जन्म साथ जुड़ाएंगे कसम तो है कसम हाथ मिलाएंगे ये फिर जाए बने दो बदन हो जुड़ा मेरे हो के हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा Nabi wahai Nabi, kau selalu di hatiku. Berdoa mahu kita bertemu di sana, berdua jasad bersama.